Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Scope Channel. Nama aku Astrul. So, kepada korang yang dah tekan button subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kepada korang yang belum tekan button subscribe lagi ataupun baru jumpa channel ni, aku just nak bagi tahu button subscribe di bawah. Jangan lupa tekan dan hidupkan notificationnya supaya korang tak terlepas dengan video-video kami yang akan datang. Okey, seperti biasa, kalau korang jumpa muka aku kat sini, aku nak kongsikan kisah seram yang pernah berlaku di kampung ibu aku dulu. Okey, ini pun antara kisah benar yang dikongsikan oleh ibu aku lah, yang aku beri tajuk Kubur Menjerit. So, kalau korang nak tahu macam mana ceritanya, so let's start the intro. Are you scared? Okay, untuk korang yang tak tahu, kampung ibu aku ni terletak di daerah Muar Johor. So, kampung apa tu aku takkan bagi tahu korang lah, sebab itu akan menjadi satu aib kepada keluarga yang aku ceritakan ni. So, kat kampung ibu aku ni dulunya ada seorang pawang. Pawang tu agak terkenal lah dalam tahun 70-an hingga 80-an. So, cerita ni berlaku dalam tahun itulah, iaitu penghujung tahun 70-an dan awal tahun 80-an. So, pawang ni actually sebenarnya pawang ni baik dia dan suka bantu orang-orang kampung. Entah macam mana tu satu hari tu dia terambil satu upah, iaitu kenakan orang. So, bila dia dah ambil upah untuk kenakan orang, dia jadi macam satu ketagih tau. Dan belaan dia ni, ataupun kita panggil kadam, kadam dia pun jadi ketagih darah. So, selepas ambil satu upah tu, dia ambil lagi. Lepas tu dia ambil lagi sampailah benda tu dah sebati dengan dalam badan dia. Dan kadam dia ni pun jadi shock buat apa yang dia buat ni lah. So, pada nak dijadikan cerita, pada satu hari tu lama dia tak dapat upah untuk kenakan orang. So, kadam dia ni jadi aus darah lah, jadi ketagih. Sebab dia kan dah selalu isap darah. So, bila tak dapat tugas macam tu lagi, dia jadi ketagih darah. So, untuk hilangkan aus darah kadam dia ni, dia bagilah darah dia. Okay, untuk kali pertama, kali kedua dia rasa biasa je. So, masuk kali ketiga, keempat tu dia rasa macam badan dia dah mula sakit-sakit kan, sebab benda tu isap darah dia. So, dia pun tak boleh tahan. Dia tak tahan, dia pun buat satu keputusan, iaitu kacau orang kampung. Dia menghantar dia punya kadam tu untuk kacau-kacau orang kampung. So, bila dah start kacau orang kampung ni, so orang kampung yang terkena dengan dia punya kadam ni, dia akan meracau-racau dan meraung-raung lah, sebut nama ahli keluarga pawang ni lah. So, pawang ni sebenarnya ada 4 orang anak. Dan 4 anak dia ni boleh katakan keputusannya agak baik-baik lah. Cuma 3 orang anak saja yang rapat dengan dia, dan seorang anak ni dia agak berselisih faham sikit lah dengan bapak dia. Dia jenis yang tak suka dengan apa yang bapak dia buat ni lah. So, tiap kali kalau dia punya kadam tu ganggu orang kampung, dan orang kampung akan meronta-ronta dan menjerit-jerit, kadam dia ni, kalau ada ustaz yang ubatkan orang yang kena kat gangguan dia ni, kadam dia ni tak akan sebut nama pawang tu tau. Dia akan sebut nama 3 orang anak dia yang tadi, yang rapat dengan pawang ni. Lepas tu anak-anak dia ni pula, masa tu dah tak duduk dengan dia. Adalah duduk jauh-jauh lah. Seorang duduk kat Singapura, seorang duduk dekat Johor, seorang duduk dalam kampung ibu aku jugalah. Tapi dia tak duduk satu rumah lah. Yang tak rapat dengan dia ni tak tahu duduk mana lah. So, nak dijadikan cerita, salah anak dia yang duduk kat kampung ibu aku ni, ada seorang anak namanya Ritaudin, kita panggil Din lah. Din ni dia rapat dengan pak ngah aku tau. Kalau petang-petang tu, diorang selalu main bola sama-sama. So, pada satu petang tu, Din ni kan main dengan pak ngah aku kan. So, masa dia tengah main-main bola tu,
So mak si Din ni suruh Din ni pergi kedai untuk beli sardin, kalau tak silap aku lah. So kedai tu letaknya berhampiran dengan rumah pawang tadi tau, rumah atuk dia ni. So Din ni pun naiklah motor nak pergi kedai, nak beli sardin ni. So dalam perjalanan dia nak ke kedai, betul-betul dekat depan rumah atuk dia ni, entah macam mana, tak tahulah macam mana, tiba-tiba si Din ni boleh jatuh motor. Pada masa tu atuk dia, si pawang ni dah tak larat tau. Dia macam kalau nak jalan tu dia terpaksa gunakan tongkat. Dia macam dah apa ni, orang kata uzur lah kan. So pada masa tu atuk dia ni nampak. So atuk dia pun turun lah daripada rumah nak tolong si Din ni, sambil bawa satu bilas air lah. Pada masa tu pun ada juga orang kampung yang tolong Din ni. Dulu kan motor dulu kan besar, tak ada yang kecil-kecil macam sekarang ni, motor besar. So nak angkat tu macam berat sikit lah. Macam motor atuk aku tu yang macam ni, motor scrambler tu, juga macam tu lah. Aku tak ingat apa je nama dia tu. So orang kampung ni tolong lah angkat motor je ni, dan seorang tu bagi tahu lah dekat family dia yang dia ni jatuh. So atuknya ni datang, barilah cucu dia ni minum air. Sebaik saja cucu je si Din ni minum air, secara tiba-tiba Din ni pingsan tau, terus pingsan. Bila pingsan, orang kampung ni jadi macam panik lah. Apa yang atuk dia buat ni sampai Din ni boleh pingsan, kasih minum air apa ni kan. So ayah dia pun tak lama lepas tu ayah dia sampai. Ayah dia tu bawa lah Din ni pergi ke hospital. So sampai saja hospital, Din ni mula meracau-racau tau, meronta-ronta, sampai terpaksa pihak hospital ikat tubuh dia ni supaya dia tak meronta-ronta sehingga boleh jatuh katil. So dia terus meronta-ronta tau sampai waktu isyak kat aku, sebelum subuh, lepas isyak sebelum subuh, Din ni disahkan meninggal dunia. Tapi yang jadi airannya, Din tu cuma jatuh motor saja. Motor pun tak laju masa tu jatuh. So luka dia ni tak ada luka pun, just jatuh. Tapi masa dia meninggal tu, masa ayah dengan mak dia tu tengok jenazah Din tu, jenazah Din tu penuh dengan bekas lebam. Bekas lebam daripada ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kesan lebam seluruh badan. Untuk pengetahuan korang, menurut ibu aku, Din ni orang ni dulu handsome dan juga putih orangnya. So bila orang yang handsome putih dipenuhkan dengan lebam, so korang bayangkanlah muka dia jadi macam mana kan. So itu menjadi satu misteri lah dalam keluarga tu. Macam mana Din tu boleh lebam tu pun tak tahu. Doktor pun tak boleh sahkan macam mana dia boleh dapat kesan-kesan lebam tu lah. Sebab apa, Din tu dekat hospital dia just meronta-ronta pun, tak ada orang pukul dia, tak ada orang belasah dia, tapi jenazah dia boleh lebam-lebam macam tu. So itu menjadi satu keairanan lah, satu misteri bagi keluarga dia. So selepas Din tu meninggal, dah satu persoalan tadi tak dapat jawabkan lah, macam mana tu. Tapi diuruskan juga, dimandikan, dikapankan. Dan sebelum tu jenazah tu dibawa balik tau. Dibawa balik sampai dekat rumah. Dekat rumah tu, kat rumah dia tu lah baru dah dia dimandikan, dikapankan dan disolatkan lah. Bila orang nak usung mayat tu kan, bila orang nak usung jenazah tu, orang kampung sekali lagi dikejutkan dengan satu lagi misteri, iaitu atuknya si Din ni, si pawang tadi tu, datang ke rumah arwah dengan dalam keadaan badan yang sihat walafiat. Jalan dah tak guna tongkat, tak ada menggigil-gigil lagi. Senang cerita macam orang yang sihat lah. Macam orang sihat, macam kita jalan tak ada guna tongkat, tak ada apa, jalan dengan gagah, siap boleh tersenyum lagi. So itu jadi misteri yang kedua lah yang berlaku dalam family ni. So masa jenazah tu diusung dan kebetulan jenazah tu lalu dekat satu batang pokok kelapa tau. Batang pokok kelapa ni tinggi. Tengah usung jalan dekat batang pokok kelapa tu, tiba-tiba
pucuk daripada pokok kelapa tu jatuh. Korang boleh bayang tak? Pucuk pokok kelapa tu, pucuk dia tu kan kat tengah pucuk kan. Dia bukan pelepah yang kering-kering tu tak. Ni pucuk. Pucuk tu boleh jatuh dan hampir-hampir kena dekat salah seorang yang usung jenazah dia ni. Tu misteri yang ketiga lah semasa nak kebumikan dia ni. So kira bersyukur lah sebab tak ada sesiapa yang kena pucuk dan pokok kelapa tu kan. Kalau kena tu aku rasa pokoknya tinggi tau. Kalau kena pun aku rasa mungkin pingsan tak pun meninggal dunia lah. Okay. Selepas dah dibawa ke tanah perkuburan dan dikebumikan seperti biasa, so tak ada apa-apa yang pelik lah yang berlaku pada masa tu. So pada waktu malam tu, lepas waktu isyak dalam pukul 11 atau pukul 12 itu, orang-orang yang duduk di sekitar kawasan perkuburan tu, maknanya rumah-rumah yang berhampiran dengan kawasan perkuburan tu, dikejutkan dengan satu misteri, iaitu suara daripada arah kubur. Diorang tak tahu kubur yang mana, tapi dengar suara macam mana? Atuk, tolong tuk. Dia suara tu berterus-terusan sampai ke waktu subuh. Dengarlah orang kampung kat situ, agak kecoh jugalah orang kampung bercerita. Macam atuk, tolong tuk. Dan isu ni pun pada masa tu lah, isu ni pun sampailah ke telinga maknya si Din ni. Dan orang-orang kampung pun cubalah berusaha untuk cari ustaz-ustaz yang boleh memulihkan keadaan kampung tu lah. So seorang-seorang ustaz datang dan cuba untuk memulihkan situasi tu, tapi tak berjaya. Dan mak si Din ni pun jumpalah, kalau korang ingat pada cerita yang lepas yang aku cerita pasal keranda terbang, si Jamal tu, mak si Din ni jumpalah Jamal dan tanyakanlah lah macam mana yang dia ubatkan pasal isteri dia tu yang keranda terbang tu. So Jamal pun kenakanlah diri dengan seorang ustaz ataupun pemuda yang kita cakap dulu tu. So pemuda ni orang kampung mak aku tu dah mula kenal lah, orang panggil dia ni Tok Haji. So Tok Haji, jumpalah Tok Haji ni. Bila jumpa Tok Haji ni pun cakap lah, okey lah, dia setuju untuk tolong si Mak Din ni lah. So pada malam yang diorang jumpa Tok Haji tu, selepas waktu isyak, Tok Haji tu pun duduklah dekat pondok yang dekat kebun pula. So setelah dapat persetujuan daripada Tok Haji pada malam tu, selepas waktu isyak, Tok Haji pun duduklah dekat pondok dekat dengan kawasan perkuburan tu. So kat tanah perkuburan kampung ibu aku ni, dia ada pondok tau. Memang ada siapkan satu pondok. Aku tak tahu apa pastinya, mungkin untuk orang-orang rehat ke ataupun untuk penggali kubur rehat ke, tak tahu lah. So Tok Haji tu duduk situ. So tepat pada pukul 11 lebih gitu, tepat pada pukul 11 tak silap aku, mulalah keluar suara yang tadi tu, iaitu suara atuk, tolong tuk. Keluarlah suara tu. So Haji tu pun carilah daripada satu kubur ke satu kubur, suara kubur mana yang berjerit tu sebenarnya. Selepas dicari-cari, so confirm lah suara yang berjerit tu adalah suara daripada kubur si Din tadi. So selepas dia dapat tahu kubur mana yang berjerit tadi, dia pun baca doa kat kubur tu dan siramlah air dekat kubur tu. So selepas kepada keesokan harinya, Tok Haji ni jumpalah si Mak Din. Dia jumpa si Mak beritahu dia tadi. Dia ceritalah sebenarnya anak dia ni mati disebabkan oleh belaan atuk dia. Atuk dia ni bela polong. Orang kampung mak aku ni panggil polong lah, tapi orang-orang luar tak silap aku panggil Palestin panggil Palestin. Tapi aku tak tahulah polong dengan Palestin tu benda yang sama ke tak. Tapi ya, kampung ibu aku ni panggil polong lah, cakap polong. So
mak si Ritaudin tu minta tolong lah pada Tok Haji tu. Ji, macam mana ni, tolonglah ubatkan kan, bentikan lah daripada benda apa ni, belaan atuk dia tu, ganggu family dia ni. So Tok Haji tu minta lah mak dengan bapak si Ritaudin ni carikan mengkarung pagi Jumaat, iaitu siang Jumaat lah, bukan pagi Jumaat, siang Jumaat. So macam mana prosesnya aku tak tahulah. So lepas apa tu cengarung tu berjaya tangkap Pelazit tadi tu, Pelazit yang atuk dia jaga ni, atau kolong yang atuk dia beli ni, terus tak ada lagi gangguan yang berlaku dekat kampung ibu aku ni tau. So jadi macam tu, atuk dia ni lepas dia punya Pelazit ataupun dia punya kolong ni kena tangkap, atuk dia ni jadi macam yang yalah, lepas Din mati tadi, atuk dia ni jadi gagah. Tapi bila benda tu kena tangkap, atuk dia jadi macam lembik. Otot-otot badan ni semua boleh jatuh, jadi macam menggigil, macam orang betul-betul tua. Jadi macam orang betul-betul tua yang tak larat tu. So selepas dia dah tak larat, dah tak ni, so mak Sindin lah ni yang jaga atuk dia tu sampai atuk dia tu meninggal dunia. Si Pawang tadi tu meninggal dunia. So sampai situ je lah cerita aku buat kali ni. So untuk korang yang rasa cerita aku ni agak menarik untuk korang, jangan lupa sharekan cerita aku ni. Jangan lupa tekan button like juga di bawah. So kalau korang sukakan cerita-cerita macam ni, jangan lupa tekan subscribe juga, hidupkan notification-nya. So jumpa lagi pada video aku yang akan datang. Assalamualaikum.